Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mohon kemaafan terputus lagi tadi maknanya kelas kita ni sampai 3 kali 3 kali kita terputus daripada siaran, dan ini adalah yang percubaan kali ketiga selepas terputus 2 kali tadi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan biiznillah Subhanahu Wa Taala urusan kita untuk membaca sambungan kepada perbahasan kita pada hari ini. Jadi tadi kita berhenti pada membicarakan berkenaan dengan memberi minuman kepada seseorang di tempat yang susah untuk dapatkan air. Itu akan menyebabkan pelakunya menerima syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan itu adalah amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini, macam yang saya sebut sebelum terputus tadi, senang untuk kita mendapat peluang untuk melakukan amalan ini. Walaupun kita di Malaysia serba-serbi airnya itu sentiasa ada, dengan periginya, dengan sungainya, dengan air paipnya. Namun ada tempat-tempat yang susah untuk mendapatkan air di negara lain. Jadi sebarang usaha untuk menyediakan sumber air bersih kepada kaum muslimin, kepada orang ramai di tempat-tempat yang pelbagai yang susah untuk dapatkan air, sumbangan ke arah itu moga-moga ia termasuk juga di dalam erti kata memberikan minuman kepada orang di tempat yang sukar untuk mendapatkan minuman. Baik, seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Syekh Abdullah Al-Umari menyambung dengan menyatakan, wa huwa ila janibi hadha ilajun ruhiyyun yashfillahu bihil marida. Rawal Baihaqi fi Syu'abil Imani an Ali ibn al-Hasan ibn Syafiq qala sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak wa sa'alahu rajulun ya Aba Abdurrahman qarhatun kharajat fi rukbati منذ 7 سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع قال اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء فيه فاحفر هناك بئرا فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم ففعل الرجل فبرأ. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Umari, selain daripada air, menyediakan air di tempat yang sukar orang mendapatkan sumber air bersih merupakan amalan yang bermanfaat kepada orang, amalan yang membawa pelakunya ke syurga. Tapi dari sudut yang lain, ia merupakan juga rawatan kerohanian. Syekh menggunakan istilah ilajun ruhiyun yashfillahu bihil marid. Rawatan berunsur kerohanian yang Allah Azza wa Jalla akan memberikan penyembuhan kepada orang yang sakit disebabkan amalan memberikan minuman kepada orang yang memerlukan. Okey. Jadi maknanya selain daripada cara untuk seseorang itu berubat, iaitu dengan makan ubat, antara cara untuk seseorang yang berpenyakit untuk dia sembuh daripada penyakitnya dengan izin Allah adalah dia menyediakan air bersih di tempat yang sukar untuk didapati air. Kita lihat mengapa Syekh Abdullah Al-Umari mendatangkan perkara ini pada tajuk memberikan minuman kepada seseorang, dan beliau menyatakan memberikan minuman ia juga merupakan satu rawatan, satu proses penyembuhan secara kerohanian. Kata beliau, Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu di dalam kitab beliau yang berjudul Syu'abul Iman. Imam Al-Baihaqi ada banyak kitab, antaranya kitab yang berjudul Syu'abul Iman. Dalam kitab tersebut Al-Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan daripada seorang perawi yang bernama Ali bin Al-Hasan bin Syafiq. Beliau telah berkata, saya telah mendengar Sayyiduna Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama yang terkenal, seorang ulama tabi'in yang terkenal, iaitu Sayyiduna Abdullah ibn al-Mubarak. Kata Ali bin Al-Hasan bin Syafiq, saya telah mendengar Abdullah bin al-Mubarak
dalam keadaan beliau telah ditanya oleh seorang lelaki. Ada satu orang lelaki tanya kepada Sayyidina Abdul Rahman ibn Mubarak. Kata lelaki tersebut, wahai bapa Abdul Rahman. Ini kunyah ataupun kita kata gelaran Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Wahai bapa kepada Abdul Rahman. Mungkin beliau memang ada anak kandung nama Abdul Rahman. Saya tak pasti saya tepatnya. Tapi orang Arab kadang-kadang memberikan kunyah atau gelaran yang didahului dengan kalimah bapa atau ibu atau anak ni. Kadang-kadang memang contohnya sini bapa kepada Abdul Rahman. Kadang-kadang memang beliau ada anak sungguh, kadang-kadang tak ada pun, tetapi digelar seperti itu. Wahai bapa kepada Abdul Rahman, iaitu wahai Abdullah ibn Mubarak. Saya, kata lelaki tersebut, saya mempunyai kudis yang bernanah. Saya mempunyai kudis yang bernanah. Qarhatun ni maknanya asalnya kawasan tu luka, dan akhirnya luka itu menyebabkan akhirnya kawasan itu jadi bernanah. Jadi keluar air bisa, keluar air yang berbau busuk. Jadi kita kata dalam bahasa Melayu kita nanah lah. Maknanya luka yang dulunya luka, kemudian akhirnya bernanah kawasan tersebut. Kata lelaki tadi, ada satu nanah keluar daripada lutut saya. Beliau mempunyai satu penyakit, iaitu lutut beliau sentiasa mengeluarkan nanah. Dulu pernah luka lah, kawasan tu pernah luka. Lukanya dah tak ada, tetapi yang di kawasan itu jadi bernanah. Maksudnya tak sembuh lah. Keluar daripada lutut saya, kata lelaki tadi, semenjak 7 tahun yang lepas. Sudah 7 tahun lamanya saya menghadapi masalah ini. Bila keluar nanah tu maknanya berbaunya, pakaian jadi kotor, orang jadi tak selesa. Jadi lelaki ini dia menghadapi penyakit ini, dan dia dirundung malang lah istilah kita, semenjak 7 tahun. Dan kata lelaki ini, wa qad alajtu bi anwa'il ilaj. Saya dah berubat dengan macam-macam jenis perubatan. Saya dah tanya kepada para doktor, para tabib, tetapi saya langsung tidak mendapatkan manfaat sampai ke hari ini. Maknanya dah macam-macam cuba cara berubat. Ubat begini tak jadi-jadi. Jumpa doktor tu, jumpa doktor ni, tak menjadi juga. Akhirnya beliau jumpa dengan Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, tanya, saya nak buat apa sekarang? Lalu kata Syekh Abdullah ibn Mubarak, kata beliau, pergilah, kamu pergi dan kamu lihat tempat yang memerlukan penduduk di situ memerlukan kepada air. Kamu pergi sekarang ni, kamu pergi ke mana-mana tempat yang kamu dapati tempat itu orang perlukan air di situ, tapi sumber air tak ada. Fahfir hunaka bi'ra. Lalu apabila kamu dah jumpa tempat yang orang di situ tak ada sumber air dan mereka memang memerlukan air, maka kamu galilah perigi di situ. Maka kata Syekh kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, saya sesungguhnya mengharapkan supaya akan keluar air mata air daripada tempat yang kamu gali. Sebab kadang-kadang mungkin kita gali tak keluar air. Jadi kata Syekh Abdullah ibn Mubarak, saya mengharapkan kamu bila menggali itu harap-harap akan keluarlah sumber air di situ, dan moga-moga saya juga mengharapkan agar darah itu akan dipegang, maksudnya akan disekat daripada kamu. Moga-moga kamu tidak akan lagi mengeluarkan darah campur dengan nanah daripada kamu punya lutut, daripada lutut kamu. Jadi saya harapkan dengan moga-moga air itu keluar daripada perigi, orang dapat mengambil manfaat, dan moga-moga Allah Azza wa Jalla akan menyembuhkan kamu, lalu tak lagi keluar darah campur dengan nanah daripada lutut kamu. Akhirnya lelaki tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, lelaki tersebut telah melakukan saranan Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, lalu akhirnya lelaki tersebut sembuh. Jadi daripada sinilah Syekh Abdullah ibn Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari menyatakan bahawa dengan kita memberikan menyediakan sumber air, menyediakan minuman, menyediakan air kepada manusia di tempat yang susah nak dapat air, maka sebenarnya selain daripada kita telah
memberikan kemudahan kepada orang, memberikan kebahagiaan kepada orang, dan kita sendiri di akhirat pun akan dapat manfaat, iaitu kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Selain daripada dua manfaat ini, orang yang sakit juga insya-Allah akan sembuh penyakitnya dengan sebab dia memberikan minuman kepada orang yang memerlukan minuman. Maksudnya sebagaimana orang yang memerlukan air akhirnya dipenuhi hajatnya, maka moga-moga yang menyediakan air juga dipenuhi hajatnya. Jadi kalau kita dah ada penyakit atau ahli keluarga kita ada penyakit, dah ubat macam-macam tak menjadi-jadi, maka cuba cara ni iaitu kita cuba cari mana-mana tempat yang memerlukan sumber air dengan kita bersedekah, kita menyediakan air di tempat tersebut, sama ada kita sendiri yang gali ke atau kita menghulurkan bantuan, menghulurkan sumbangan supaya projek air di tempat-tempat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik ke. Moga-moga kita menjadikan ini sebagai salah satu cara untuk penyakit yang dihinggapi, yang dideritai oleh seseorang itu sembuh biiznillah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita dah cuba juga tak juga sembuh, maknanya ini adalah takdir daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana kadang-kadang ada juga amalan yang biasanya boleh membawa kepada kesembuhan dengan izin Allah, tapi tak sembuh juga, maknanya itu mungkin takdir Allah. Kerana orang yang diuji Allah juga sebenarnya padanya kebaikan, kerana dengan kesabaran yang dia hadapi itu akan mengangkat lagi darjatnya di sisi Allah. Dan Allah juga berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka kepada orang yang sabar. Jadi siapa yang ada penyakit, siapa yang menghadapi penyakit dah usaha macam-macam tak sembuh-sembuh juga, maka antara cara yang kita dapat belajar daripada hari ini, daripada kisah yang didatangkan oleh Syekh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman adalah dengan kita mencari tempat-tempat yang tidak ada sumber air, yang sukar untuk didapati air di situ dalam keadaan orang memerlukan air di situ, lalu kita memberi ataupun kita menyumbang ataupun kita sendiri yang turun padang untuk menggali sumber air di situ dan menyediakan air di situ. Kalau kita contoh, moga-moga termasuk jugalah, moga-moga termasuk juga dalam kata ini. Contoh di masjid-masjid kadang-kadang disediakan air minuman, air galian. Kadang-kadang ada setengah masjid dia masih lagi menggunakan tong-tong botol tu. Jadi mungkin caranya adalah kita beli air mineral dalam bentuk botol tu untuk diletakkan di masjid untuk minuman para jemaah. Moga-moga itu juga termasuk di dalam amalan yang membawa kepada kita dikabulkan hajat dari sudut penderitaan yang kita dan juga ahli keluarga kita hadapi. Diambil peluang lah, kerana ini satu peluang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada siapa saja. Macam tadi kisahnya 7 tahun dah. 7 tahun ni sepatutnya dah orang dah putus asa lah kalau ikut adatnya. 7 tahun dah jumpa macam-macam doktor, tak sembuh-sembuh juga. Jadi dengan akhirnya beliau bertanya kepada Syekh Abdullah bin Mubarak, lalu Syekhna Abdullah bin Mubarak memberikan cadangan ini, lalu akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala orang tadi sembuh daripada penyakitnya. Dan kita juga dapat belajar bahawa sebenarnya ubat bukan memberikan kesembuhan. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah Azza wa Jalla. Cuba atas dasar ikhtiar, atas dasar usaha kita berubat, tetapi bukan dengan i'tiqad ubat itu sendiri mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Buktinya macam lelaki tadi, dia sakit nanah dengan darah keluar daripada lutut dia. Dia dah jumpa macam-macam doktor pada zaman tu. Selama 7 tahun dia berusaha, tak menjadi-jadi juga. Untuk menunjukkan juga dari sudut bahawa sesungguhnya Asy-Syafi huwa Allah, yang memberikan kesembuhan adalah Allah Azza wa Jalla. Baik, seterusnya moga-moga tak terputuslah kita punya siaran kali ini. Qala al-Baihaqi wa fi hadha al-ma'na hikayatu shaykhina al-Hakim Abi Abdullah sahib al-Mustadrak rahimahullah. Fa innahu qariha wajhuhu wa 'alajahu bi anwa'il mu'alajati falam yazhab. وبقي فيه قريبا من سنة فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة فدعا وأكثر الناس التأمين
falamma kanatil jum'atul ukhra alqat imra'atun fil majlisi ruq'atan bi annaha 'adat ila baitiha wajtahadat fi du'a lil hakim Abi Abdullah tilkal lailah. Jadi kalau kita tengok di sini kata Imam Al-Baihaqi, seperti makna ini juga, maknanya dengan memberikan minuman itu membawa kepada kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala adalah kisah yang diceritakan oleh guru kami, kata Al-Imam Al-Baihaqi, iaitu Al-Imam Al-Hakim Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Imam Al-Hakim Abi Abdullah, pengarang kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, pengarang kitab Al-Mustadrak iaitu Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah. Kata Syekh Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi ni beliau muka beliau bernanah. Subhanallah, walaupun Al-Imam Al-Hakim ni orang alim, orang yang dekat dengan Allah, tapi diuji Allah juga. Sebab tu orang yang diuji Allah itu bukan tanda Allah tak suka dia. Kadang-kadang orang itu diuji Allah supaya makin tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah dengan apa yang kita biasa dengar daripada sabda Nabi, bahawa orang yang paling dahsyat sekali ujiannya adalah para Nabi dan para Rasul. Sedangkan para Nabi dan para Rasul adalah kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla. Kerana semakin orang yang dekat dengan Allah diuji oleh Allah, semakin mereka bersabar, semakin tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian ini adalah membawa kepada kesabaran, dan kesabaran itu adalah satu nikmat yang sangat besar, kerana Allah telah menyatakan wallahu yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Apabila seseorang sudah dicintai oleh Allah, kata guru kami Fadilatul Syekh Rusdi bin Rusdi, orang yang dicintai oleh Allah tidak akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi ni, muka beliau, kalau tadi kisah tadi yang berlaku pada zaman Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, itu kakinya bernanah, yang ni muka bernanah. Boleh bayangkan tuan-tuan, muka bernanah, dan keadaan Imam Al-Hakim nak mengajar, orang tengok wajahnya lagi beratlah ujiannya. Dengan kalau muka kita buruk pun kita dah rasa malu. Ini bukan tekat ni, bernanah mesti secara adatnya akan mengeluarkan bau yang kurang enak. Jadi akhirnya kata Al-Imam Al-Baihaqi, guru beliau iaitu Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi ni sudah telah mencuba pelbagai cara perubatan, tetapi nanah itu tak juga hilang-hilang. Dan dah dekat setahun dah, hampir-hampir setahun beliau menghadapi ujian ini, namun tetap juga tidak selesai ujian ini. Tetap juga penyakit itu berterusan, wajahnya terus juga dengan nanah tersebut. Lalu akhirnya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi telah meminta daripada Al-Ustaz Al-Imam Abu Usman As-Sabuni, salah seorang ulama besar dalam agama Islam kita, iaitu Al-Imam Abu Usman As-Sabuni. Beliau telah meminta doa, iaitu Al-Imam Al-Hakim telah meminta daripada Syekh Abu Usman As-Sabuni untuk mendoakan beliau. Tengok subhanallah. Walaupun Al-Imam Al-Hakim boleh sendiri berdoa, dan pasti beliau sudah berdoa dekat setahun lebih, hampir setahun berdoa memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan kepada beliau. Namun dalam masa yang sama beliau meminta juga doa daripada Al-Imam Abu Usman As-Sabuni. Di sinilah kita dapat lihat erti at-tawassul, iaitu memohon kepada orang lain agar orang itu mendoakan kebaikan kita, mendoakan kebaikan kita. Jadi walaupun beliau bukanlah Al-Imam Abu Usman As-Sabuni ada kuasa ataupun ada power, tidak. Masing-masing sama di sisi Allah, dari sudut kesemuanya adalah hamba. Tetapi ada orang yang doanya lebih didengar oleh Allah berbanding dengan orang yang lain. Lalu Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, salah seorang tokoh hadis, telah meminta daripada Al-Imam Abu Usman As-Sabuni supaya mendoakan beliau. Di mana? Di dalam majlis beliau pada hari Jumaat. Subhanallah. Minta daripada orang soleh pada hari Jumaat, hari yang paling dimuliakan oleh Allah dalam seminggu, dalam majlis ilmu, dalam majlis hadis pula. Maknanya 3 kebaikan terkumpul di dalam permintaan ini. Lalu akhirnya pada hari Jumaat itu, Al-Imam Abu Usman As-Sabuni telah berdoa dalam majlis tersebut, dan ramailah orang mengaminkan. Jadi tambah lagi dengan satu kelebihan yang seterusnya,
selain daripada didoakan oleh Abu Osman As-Sabuni, didoakan pada hari Jumaat di dalam majlis ilmu, dan yang keempat diaminkan pula oleh manusia yang hadir dalam majlis tersebut. Orang-orang Muslim yang berada dalam majlis itu mendoakan sama sekali, sama-sama pakat berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepada seorang ulama besar pada zaman itu, iaitu Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Apabila akhirnya tiba Jumaat yang seterusnya, Imam Hakim bertemu dengan Imam Abu Osman As-Sabuni, minta doakan pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat itu beliau Abu Osman As-Sabuni telah berdoa kepada Allah, lalu diaminkan oleh anak-anak murid yang hadir dalam majlis Syekh Abu Osman As-Sabuni. Jumaat yang seterusnya, setelah berlalu seminggu, ada seorang wanita yang hadir dalam majlis tersebut sudah melemparkan, istilah Arab dipanggil al-qad, iaitu melemparkan. Cuma bukan masuk melempar dia lontar lah, maknanya dia telah memberikan satu helaian, satu kepingan kertas, dan dalam kertas itu tertulis apa? Tertulis di kertas itu si wanita ini telah menulis bi annaha 'adat ila baitiha. Wanita ini telah kembali ke rumahnya, iaitu pada hari Jumaat yang lepas. Hari Jumaat lepas beliau juga hadir dalam majlis yang Sayyidina Al-Imam Abu Osman As-Sabuni mendoakan Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Lalu wanita itu yang juga ada dalam majlis itu akhirnya pulanglah ke rumah pada Jumaat yang lepas, dan beliau telah bersungguh-sungguh memohon doa kepada Allah Azza wa Jalla pada malam tersebut, maksudnya pada malam Sabtu, pada malam Sabtu. Pada malam hari Sabtu, maksudnya pada hari Jumaat, malam itu majlis berlaku pada siang Jumaat, pada malam Sabtu itu wanita tadi sudah bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepada Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Subhanallah. Maknanya tidak cukup hanya mendoakan dalam majlis, tetapi wanita ini malam itu beliau bangun berqiyamul lail memohon kepada Allah, bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepada Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Lalu pada malam itu fara'at fi manamiha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka'annahu yaqulu laha quli li Abi Abdillah yuwassi'ul ma'a 'alal muslimin. Jadi wanita itu malam itu dalam surat, dalam kertas itu yang beliau sampaikan dalam majlis itu, dalam surat itu tertulis selepas beliau bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah pada malam Jumaat, pada malam Sabtu yang lepas, beliau pada malam itu telah bermimpi bertemu dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dalam mimpi tersebut Rasulullah telah bersabda kepada beliau, kepada wanita tadi, sebutlah kepada Abu Abdillah, iaitu Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, yuwassi'ul ma'a 'alal muslimin. Hendaklah Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi melapangkan air ke atas kaum muslimin. Maknanya menyediakan, memudahkan kaum muslimin untuk mendapatkan sumber air. Lalu kata Al-Imam Al-Baihaqi, qala Al-Baihaqi, faji'tu birruk'ati ila Al-Hakim fa amara bi siqayatin buniyat ala babi darihi wa hina faraghu min bina'iha amara bi sabbil ma'i fiha wa tarahal jamda bi sukunil jim as-salja fil ma'i wa akhadha an-nasu fi syurbi fama marra usbu'un hatta dhahara asy-shifa wa zalat tilkal quruh wa 'ada wajhu ila ahsani ma kan wa 'asha ba'da dzalika sinin. Jadi Al-Imam Al-Baihaqi yang ada dalam majlis Al-Imam As-Sabuni ketika itu, sewaktu surat ataupun kepingan ataupun helaian kertas itu dibaca, yang di dalam surat itu menceritakan kisah wanita tadi bermimpi bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu Al-Imam Al-Imam Al-Baihaqi telah mengambil kertas itu dan beliau telah membawa kertas itu bertemu guru beliau, iaitu Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang menderita nanah di muka beliau. Lalu apabila Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi membaca kisah ini dan bagaimana wanita itu bermimpi bertemu dengan Nabi dan Rasulullah telah meminta supaya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi memudahkan penyediaan air kepada kaum muslimin, lalu akhirnya beliau telah meminta supaya dibina tempat takung air, dibina tempat tadah air, tempat takung air di
pintu rumah beliau sendiri. Maknanya di luar rumah beliau diminta supaya didirikan macam kolah begitulah kalau kita masuk Melayu, macam kolah begitu untuk dibina kolah supaya nanti akan dimasukkan air ke dalamnya. Jadi dia jadi macam kolah air lah. Lalu akhirnya kolah itu pun dibina berhadapan dengan pintu rumah Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Apabila mereka yang membina kolah itu selesai membinanya, Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi telah menyuruh supaya orang menuangkan air ke dalam kolah tersebut, ke dalam takungan air tersebut. Dan beliau juga telah mencurahkan ais batu, ais. Maknanya bukan sekadar orang dapat minum air, tetapi air yang penuh kedinginan. Maknanya kita boleh bayanglah zaman tu tak ada peti ais. Orang boleh minum air ais ni memang seronok betul lah. Jadi bukan semata-mata dapat minum air, tetapi air yang sudah sejuk. Lalu akhirnya orang pun datang untuk dapat minum air tersebut. Sebab Imam Al-Hakim memang nak sediakan air itu, siapa-siapa nak ambil silakan. Lalu akhirnya orang pun datang mengambil air tersebut. Kata Al-Imam Al-Baihaqi, murid kepada Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, kata beliau, akhirnya tidak berlalu seminggu, tak sampai seminggu, kalau ikut bahasa kita tak sampai seminggu pun, akhirnya apa yang berlaku, telah mula nampak ada kesan-kesan positif pada wajah Sayyidina Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Nampak penyakit itu dah macam nak sembuh, dan akhirnya hilanglah nanah tersebut, telah terzahir yang Allah Ta'ala telah memberikan kesembuhan kepada Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, dan segala nanah-nanah yang ada pada wajah beliau pun hilang, dan wajah beliau sudah kembali elok, bahkan lebih bagus, lebih indah daripada wajah beliau sebelum itu. Maknanya sebelum beliau dapat penyakit tu, selepas dapat sakit hilang, wajah beliau lebih berseri berbanding dengan wajah beliau sebelum ditimpa penyakit yang membawa kepada nanah di wajah beliau. Dan akhirnya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi hidup selepas itu berapa tahun sebelum beliau meninggal dunia. Maknanya subhanallah, dengan menyediakan air seminggu saja Allah Azza wa Jalla telah menzahirkan kemuliaan, memberikan minuman kepada kaum muslimin, dengan penyakit Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, alhamdulillah selesai kita membicarakan berkenaan dengan kisah ini. Dua kisah yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari yang menceritakan tentang bagaimana menyediakan sumber air kepada orang yang memerlukan air, itu selain daripada orang itu dibalas syurga, selain pada kaum muslimin gembira dengan nikmat tersebut, orang yang menyumbangkan itu juga mendapat manfaat dari sudut apa? Dari sudut dia akan diberikan kesembuhan dengan izin Allah, iaitu kalau Allah izinkan, biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan baca sedikit, sebab Syekh Abdullah Al-Ghumari akan sentuh sedikit di bahagian hujung perbahasan ini, iaitu apabila tadi kalau kita perasan wanita yang hadir dalam majlis Al-Imam Abu Osman As-Sabuni. Jadi beliau nak menyatakan sebenarnya wanita tak bermasalah untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu. Semenjak pada zaman dulu lagi wanita hadir dalam majlis-majlis ilmu. Okey, tapi oleh kerana perbahasan ni agak-agak panjang, dan tadi pun kita dah menghadapi, saya bermasalah sampai 3 kali majlis, 3 kali siri kita buat. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat ini dahulu biiznillah subhanahu wa taala. Minggu depan kita sambung sikit lagi di dalam membicarakan komentar Syekh Abdullah Al-Ghumari pada perbahasan adakah wanita boleh hadir dalam majlis-majlis ilmu. Kita hari ini selesailah, kita semua sedia maklum apa masalah wanita hadir dalam majlis ilmu. Tapi pada satu ketika dahulu, wanita dianggap sebagai orang yang tidak layak untuk hadir dalam majlis ilmu. Hatta kalau kita biasa dengar orang tua dulu pun sebut, orang perempuan ni tak payah belajar tinggi-tinggi, udahnya ke dapur juga. Jadi seakan-akan tidak memberikan galakan kepada wanita untuk menuntut ilmu. Jadi insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan meneliti komentar Syekh Abdullah Al-Ghumari terhadap kisah wanita yang hadir dalam majlis hadis yang diadakan oleh Syekh Abu Osman As-Sabuni, dan apakah pandangan Islam terhadap
wanita yang menumpukan ilmu dan hadir dalam majlis-majlis ilmu. Sebab ada satu hadis yang seakan-akan menghalang wanita daripada hadir dalam majlis ilmu. Nanti kita akan lihat insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang biiznillah subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan kemaafan, mohon kemaafan daripada semua sebab sampai 3 kali majlis kita terpaksa kita tukar-tukar daripada satu link ke satu link. Saya akan cuba melihat apa masalah handset saya ni sehingga bermasalah sungguh kelas kita sampai bertukar-tukar. Cuma saya bukanlah memohon kepada tuan-tuan untuk membelikan handset baru kepada saya pula. Jangan tuan-tuan kata rokoknya tu kita kena beli handset baru ni kepada Ustaz Ahrul Nizam. Jangan itu pula yang tuan-tuan fikirkan. Jangan sampai tiba-tiba ada pula yang mesej saya minta alamat, tiba-tiba sampai pula handset baru. Takut nanti saya akan terus meminta-minta handset yang baru pula. Semoga diberkati Allah SWT. Semoga majlis kita terus mendapat manfaat dan kebaikan biiznillah SWT. Mohon kemaafan di atas segala kekurangan. Kita tangguhkan majlis kita dengan selawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Jazakumullahu khairan. Terima kasih semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.